Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ila hadratil habibil mustafa sallallahu alaihi wasallam wa la niyatin shifa' wa rafil bala' wa nasri 'ala al a'da' wa qada'il hajah wa taysiril umuri wal qabul wa 'amalan mutaqabbala. Wa ila arwahi man sabaqana ila rahmatillah bisirri suratil Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sallim. Allahumma iftah alaina futuhal arifin wa faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wa ahdina ila sawa'is sabil. Allahumma anfa'na warfa'na wa syarifna bi ilmin nafi' wa anfa' bihi anfusana wa ahlana wa awtadana wa diyarana wa jami'al muslimin ya ilahal alamin. Rabbana zidna 'ilma warzuqna fahma. Qala jama'al fadamna fa bihi bikum fid darain. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, pada tazkirah ringkas hari ini kita akan bersambung daripada kitab Indahnya Hidup Bersyariat. Semoga kita mendapat manfaat daripada apa yang telah ditulis oleh penulis dan semoga Allah SWT merafakkan, meningkatkan darjat penulis di sisinya dan semoga diterima segala amal ibadahnya, diampuni segala dosa-dosanya dan ditempatkan bersama orang yang soleh dan solehah. Amin ya rabbal alamin. Hari ini insya-Allah kita akan bersambung pada tajuk syariat kelahiran dalam tajuk akikah dan bercukur rambut. Mari kita mulakan. Menamakan anak yang baru lahir sering dilakukan seiring dengan amalan akikah dan juga mencukur rambut bayi. Jadi selain daripada kita azankan bayi, kita berikan nama yang baik, kita tahnikkan bayi, kita menanam urinya, seterusnya kita cukur rambutnya dan juga akikah. Okay, kita masuk ni. Makna akikah dari segi bahasa adalah rambut yang terdapat pada anak yang baru lahir. Anak-anak ni baru lahir ni 9 bulan dalam perut, dengan air yang dalam perut kena kepada rambut dia, makanya disunahkan untuk kita mencukurkan rambut tersebut, ya. Dari segi syarak, binatang yang disembelih bagi anak yang baru lahir ini akikah. Akikah. Maknanya dengan tanda kesyukuran kita atas kerana mendapat cahaya mata ini adalah satu anugerah, satu nikmat, satu rezeki. Jadi oleh itu tanda syukur kita kepada Allah SWT, kita pun sacrifice akikah, seekor kambing untuk seorang anak perempuan. Kalau seorang anak lelaki, 2 ekor kambing, ikut kemampuan masing-masing, ya, ikut kemampuan. Antara hadis yang diperkatakan tentang akikah ialah Imam Al-Bukhari meriwayatkan daripada Salman bin Amir Ad-Dabbi, ya radhiyallahu anhu, katanya aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma'al ghulami aqiqatun fa ahriqu anhu daman wa amitu anhu al-adha atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya, bersama bayi itu terdapat akikah, maka tumpahkanlah darah untuknya dan tanggalkan daripadanya perkara yang menyakitkan, iaitu kotoran dan najis. Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey, terdapat juga hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dan selainnya daripada Samurah radhiyallahu anhu, katanya Rasulullah SAW bersabda, al-ghulamu murtahanun bi aqiqatihi yuzbahu anhu yawma as-sabi' wa yusamma wa yuhlaqu ra'suhu. Atau kama qala Rasulullah SAW. Maksudnya bayi itu tergadai, yakni tergantung dengan akikahnya. Binatang disembelih bagi pihaknya pada hari ke-7, diberikan nama dan dicukur rambut kepalanya. Jadi Allah SWT, ada mungkin ustaz, saya tak ingat ibu bapa saya akikahkan saya ataupun tidak. Boleh jadi masa itu tidak mampu, jadi tak perlu, ikut kemampuan. Kalau boleh buat, satu sunnah. Tapi saya dah balik, kalaulah anak saya tu sudah balik, boleh tak saya akikah? Ini soalan yang sering ditanya. Kalau yang dah balik tu buat kurban saja, buat kurban
saja ya. Wallahu taala alam. Para ulama mazhab Syafi'i menyatakan bahawa sunnah dilakukan akikah pada hari ke-7 kelahiran. Nah, untuk sekarang nak dapat betul-betul hari ke-7 tu kadang-kadang susah. Kalau di Singapura kena tunggu hari raya haji. Dah berapa dah setahun lebih dah mungkin dah tahu jalan. Ataupun Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kadang-kadangnya kalau di luar negeri pun nak dapatkan hari ke-7 mungkin tak. Mungkin hari ke-6 boleh dapat, hari ke-5 boleh dapat, mungkin hari ke-14 baru dapat. Tak ada masalah. Yang penting untuk sekarang ni kita usahakan. Kerana kita tak ada ternakan sendiri, ya. Kita kalau awak ada dekat rumah tu ada ternakan sendiri, bilang nak kena report. Jika tidak mampu maka boleh dilakukan sebelum anak mencapai usia balik, boleh ditangguhkan. Jika si anak telah balik tetapi masih belum melaksanakan akikah, maka tanggungjawab ibu bapa itu telah gugur dan sebaik-baiknya si anak melakukan akikah untuk dirinya sendiri, ataupun melakukan ibadah kurban. Rasulullah SAW menganjurkan supaya anak lelaki diakikahkan dengan 2 ekor kambing. Paling murah sekarang 1 ekor kambing di Malawi 144. Kalau 2 288. Ikut kemampuan masing-masing. Kalau mampu silakan. Kalau tak mampu, hanya ustaz saya mampu 1 je. Boleh tak saya akikah ayam? Tak ada. Tak ada akikah ayam tu, tak ada. Di KFC saja. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Lelaki diakikahkan dengan 2 ekor kambing atau seekor juga memadai, kibas, biri-biri dan sebagainya yang sempurna sifat dan syarat-syaratnya, sedangkan anak perempuan memadai diakikahkan dengan seekor kambing saja. Jadi bila dah tahu pregnant saja, dah tahu detail scan, dah tahu anak tu lelaki atau perempuan, kumpul duit. Tepikan 300, tepikan 150, selain daripada duit doktor, duit Grab nak pergi doktor, duit scan jumpa doktor ni, doktor itu, tepikan sedikit keuangan untuk ini, akikahnya. Tak ada alasan tu. Boleh 150, 300, boleh simpan, boleh modify motor, boleh shopping dekat Shopee, boleh habis duit kat Lazada, beli pelan sebanyak-banyak, boleh. Maknanya kita mampu untuk belanja, untuk simpan duit. Ini untuk dapat keberkahan atas kita menginfakkan ataupun membelanjakan jalan di jalan Allah SWT. Nombor 1, untungnya kepada kita. Kita akikahnya kambing, keluarkan duit untuk kambing tersebut. Daging tu akan dimanfaatkan oleh orang yang memerlukan. Bukan saja kita dapat pahala, maka dengan kita melakukan ibadah itu, ibadah sunnah yang itu, makanya orang ramai akan mendapat manfaat daripada daging tersebut. Dapat diberikan fakir miskin, dapat dihabiskan, mereka pun kenyang, mereka senang untuk ibadah. Alhamdulillah, full circle. Macam mana circle saya? Full circle. Aywa. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi syarat-syarat akikah ni ada juga. Untuk ini biasanya ilmu ini ada kepada yang menerima order akikah. Amanah bagi dia yang mengambil order akikah. Dia tahu yang kalau dia nak umur unta 5 tahun lebih, lembu atau kerbau umur 2 tahun, kambing berumur 2 tahun, kibas berumur 1 tahun, telah ada gigi, binatang tersebut sihat dan tidak cacat, disunnahkan dipotong mengikut sendinya. Dia perlu ada ilmu tersebut. Kerana kita bayar servis dia kan, dia perlu ada ilmu tersebut. Sunnah disebut nama Allah, bismillahirrahmanirrahim, Allah malaka, dan juga nama anak yang dilahirkan ketika menyembelih binatang akikah tersebut. Tidak boleh berkongsi. Ada kadang-kadang kita kan dah biasa sharing is caring. Satu kambing tu yang 144 tu kita nak share 7 orang. Padahal lembu tu bolehlah share 7 bahagian. Untuk kambing tu seorang per person. Sebaiknya berakikah dengan kambing, tetapi dibolehkan juga berakikah dengan unta, lembu ataupun kerbau. Wallahu ta'ala alam. Hukum daging akikah. Daging binatang yang disembelih untuk akikah adalah sunnah dibuat jamuan untuk juadah orang-orang miskin, ahli keluarga, jiran tetangga dan saudara mara terdekat. Kalau tak dapat buat semua, jangan ditinggalkan semua. Wallahu ta'ala a'lam. Itu saja untuk hari ini. Kita sambung lagi pada minggu hadapan, InsyaAllah.
minggu hadapan ataupun pada episod yang akan datang. Masih lagi dalam tajuk syarat syariat kelahiran. Semoga semua berada dalam keadaan sihat walafiat. Kita jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Subhanakallah bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.